Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh YB Tresakok yang mana memfailkan notis muflis terhadap Jamal kerana gagal bayar ganti rugi. Yang mana kenyataan media itu Tresakok memfailkan notis kebankrapan terhadap Jamal Yunus kerana gagal membayar ganti rugi sebanyak RM350,000 seperti mana yang diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi susulan kemenangan dengan Jamal. So, apa yang saya lihat di sini, jumlah bayaran itu sejumlah RM300,000 sebagai ganti rugi dan RM50,000 sebagai kos guaman. Yang mana Tresakok juga memfailkan saman fitnah terhadap Jamal pada 6 April 2017 kerana Jamal menuduh Tresakok menyeleweng RM2 juta Yayasan Warisan Anak Selangor Yawas di bawah Kerajaan Negeri Selangor waktu itu. Dan apa yang saya lihat di sini juga, Pesuruhjaya Kehakiman memerintahkan Jamal membayar ganti rugi sebanyak RM300,000 kepada Tresakok dalam tempoh 14 hari berserta kos tindakan sebanyak RM50,000. Dan kenyataan yang dikeluarkan pula oleh anak Jamal yang mana mengatakan Jamal dikejarkan ke hospital selepas jatuh secara mengejut ketika menghadiri program UMNO di Sungai Besar. Dan anaknya juga mengesahkan Jamal kini dipantau rapi oleh doktor di pusat perubatan. So, apa yang saya lihat di sini, sewaktu UMNO itu kekal berkuasa dalam gabungan mereka iaitu Barisan Nasional, yang mana kita tahu Perdana Menterinya adalah Najib. Dan kita lihat banyak sekali walaon-walaon yang menjadi hero Melaya, yang mana mereka membuat fitnah dan akhirnya banyak yang disaman dan akhirnya antaranya adalah Jamal ini sendiri. Apabila hari ini mereka hanya dengan RM350,000 mereka sudah terkial-kial dan akhirnya tidak mau membayar. Dan akhirnya difailkan notis sebagai muflis terhadap Jamal kerana isu inilah. So, apa yang dia buat ini adalah dulu dia begitu lantang untuk menyerang Pakatan Harapan itu supaya tidak boleh menang dalam PRU ke-14. Dan akhirnya itulah orang kata tidak selama-lamanya kita ni kekal berkuasa dan tidak selama-lamanya kita ni hebat. Tetapi Jamal telah lupa bahawa Najib pun boleh kita penjara. Kerana jika satu kerajaan yang mentadbir, satu kerajaan yang mengamalkan undang-undang yang telus, maka kita boleh heret. Bayangkan kalau PRU ke-14 itu, PH tidak menang, maka orang-orang seperti Jamal ni akan bermaharajalela. Apa yang kita lihat adalah satu perkara yang mereka menidakkan tindakan undang-undang, mereka cuba untuk mempropagandakan kenyataan-kenyataan yang mereka waktu itu kontrol semua media. Dan akhirnya rakyat boleh melihat ini. Jadi apa yang kita lihat sebagai pengajaran ini adalah contoh daripada apa yang kita lihat hari ini. Dulu Jamal begitu berkuasa, kita heran. Dari mana Jamal pecahkan botol-botol arak yang begitu mahal di depan Exco Selangor ni? Kita juga lihat arak yang dia pecahkan itu bukan daripada kategori arak yang mahal. Saya tengok botol-botol. Kalau kawan-kawan boleh lihat tindakan Jamal ini, yang mana dia begitu gah sekali waktu itu. Tetapi hari ini, saman yang telah pun Tresakok menang, iaitu saman fitnah yang mengatakan Tresakok mengambil RM2 juta daripada Yawas ini tadi, menunjukkan bahawa dia tidak nak bayar sesen pun. Padahal dia sebelum itu berjoli. Kita boleh lihat bagaimana cara dia bertemu dengan kawan-kawan dia, cara dia bercakap, cara dia pecah botol arak. Seolah-olah kita ni yakin sangat. Tetapi hal seperti ini pun Jamal tak mampu nak ni. Dan akhirnya kalau Tresakok buat notis muflis terhadap beliau, akhirnya dia akan muflis. Dan kita boleh tahu jika Jamal selepas ini dikatakan muflis, tidak mau membayar ganti rugi ini, maka dia akan menerima akibat itu. Kita juga lihat apa yang telah berlaku ini. Akhirnya kita tengok kasihan pula dia sakit. Tetapi dulu waktu dia sihat, dia tidak beringat bahawa jangan buat fitnah kepada orang lain. Ini adalah satu permainan yang selalu kita lihat daripada UMNO. Sebab itu ramai rakyat yang berpikiran waras, mereka tidak akan menyokong tindakan yang dibuat segelintir pemimpin-pemimpin UMNO ni, yang mana mereka nak kemenangan. Saya tahu Jamal itu dia nak mengambil alih Selangor itu. Tetapi rakyat bukan bodoh, rakyat boleh lihat daripada tindakan ahli-ahli politik ini yang waktu itu menggunakan duit, yang waktu itu mungkin kita tahu Najib sebagai Perdana Menteri, yang mana kita tahu salur
duit yang diambil daripada 1MDB itu disalurkan, diagihkan kepada cawangan UMNO Selangor, yang mana kita tengok melibatkan berjuta-juta. Ini adalah satu yang kita boleh lihat hari ini. Dan kita harap jangan ada lagi politik yang suka fitnah seperti ini. Yang mana saya sebenarnya kasihan tengok Jamal ni. Hari ini dikatakan sakit seperti ini. Dan apabila sakit seperti ini, baru nak sedar. Tetapi impak dia kepada rakyat yang sebelum ini, yang mengundi sebelum ini, adalah kamu cuba mempropagandakan sesuatu yang tidak baik. Dan akhirnya tidak menguntungkan. Yang rugi adalah masyarakat. Kerana apa? Kerana kita kehilangan undi untuk mengundi pemimpin yang terbaik sebenarnya, tetapi karena propaganda murahan yang kamu telah buat, dan akhirnya kamu memfitnah orang, kamu dah menipu pengundi. Ini adalah satu contoh yang pada saya lihat, dia pengsan yang dikatakan ini, dia sedang menghadiri program UMNO Sungai Besar. Tetapi kita tahu semenjak kebelakangan ini, semenjak Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, kita lihat kemunculan Jamal semakin aktif, semakin rancak. Dulu dia sampai melarikan diri ke Indonesia. Apakah ini seorang tokoh? Jika kita memang hebat, tunjukkanlah diri kita, tak payahlah tak lari. Akhirnya kena tangkap di Jakarta kerana potong rambut. Jadi dia ingat orang tak boleh cari. Itulah. Saya tidak nak mengkritik sangat, tetapi daripada hasil yang kita tahu, daripada apa yang kita lihat sebelum PRU ke-14 itu, 2018 itu, Teresa Kok ada samaan dia pada 2017. Maka 2016, 2017, Jamal begitu aktif sekali menyerang Pakatan Harapan. Yang mana hujah-hujahnya kita boleh lihat di media sosial hari ini. Dengan geng dia. Kita tengok macam mana dia buat. Dengan Lokman Adam pun dia ada buat video. Dia berbagai-bagai isu dia. Akhirnya rakyat boleh lihat. Sehingga kan rakyat menggeralkan Jamal Jamban. Jamal Jamban lah, Jamal macam-macam. Cuma ini adalah satu contoh yang kita boleh lihat. Pimpinan muda UMNO yang nak merajui UMNO setelah pimpinan lama mereka ini tak ada. Orang-orang seperti ini. Jadi kita lihat. Siapa dia barisan pemimpinan muda mereka? Dia menyerang Pakatan Harapan itu dengan taktik-taktik kotor yang tidak waras, yang tidak wajib lagi digunakan pada abad yang ada hari ini. Ini dah pergi ke tahun 2020, dah wawasan baru. Orang dah tidak menggunakan lagi politik yang seperti Jamal gunakan ini, tapi dia gunakan lagi. Yang mana dia katakan kerajaan Selangor tak ada air lah, pergi tunjukkan pakai tuala lah. Tidak perlu begitulah. Sebagai pimpinan politik, Jamal kena tunjuk teladan yang baik. Saya rasa Jamal, botol arak tu dulu, kalau tak pecahkan, kamu boleh jual kan dekat kedai mana-mana ke. Kedai yang orang yang boleh minum arak ni. Kamu jual botol arak tu, sekurang-kurangnya kamu boleh bayar denda kamu kepada Teresa Kok. Yang penting kamu bayar. Ini kamu tak nak bayar sedikit pun, kamu dah diputuskan bersalah. Yang mana kamu dah fitnah orang. Kamu sedap aja fitnah orang makan duit RM 2 juta. Kau ingat, duit wawasan macam duit UMNO senang-senang nak keluarkan. Kalau Yayasan Akal Budi, boleh Jamal buat. Yayasan Akal Budi, kita boleh keluarkan duit tu ke sana ke sini. Boleh beli hotel. Mungkin itu sebab Jamal dulu kita dengar banyak juga hotel dia nak buat. Dia nak buat resort dekat tepi-tepi sungai. Banyak duit Jamal dulu. Takkanlah 300.000 ni. Jamal tak boleh bayar 350.000 je Jamal. Bayarlah. Kau nak muplis ke? Itulah pencerahan saya. Saya harap Jamal sedar lah. Sekarang ni dah terlantar di hospital. Bertobat lah. Tak payahlah fitnah orang. Banyak lagi cara politik yang baik. So itu pencerahan saya. Sekian. Terima kasih.